Kenapa pilih bebas? Kenapa pilih bebas? Ada banyak 1001 sebab kenapa pilih bebas. Saya bukan nak kempen yang bebas mana-mana tuan-tuan. Nak sebut sekali. Kenapa pilih bebas? Kenapa tak nak kepada orang-orang yang ada parti politik sekarang? Mereka datang bersama baju merahnya, birunya, baju putihnya, bersama dengan keretanya, bersama dengan kemewahan-kemewahan, bersama dengan handphone yang mahal, bersama dengan pakaian yang mahal. Mereka datang kepada rakyat muka senyum tapi hati pahit. Kenapa hati pahit? Kerana dia tak mau jumpa orang kampung, tetapi kerana nak ambil undi, datang semua, datang. Yang pertama tuan-tuan, kenapa kita perlu merdekakan diri kita daripada penjajah-penjajah yang ada dalam negara kita ini? Kerana kita dah nombor satu, masalah kerajaan, masalah rakyat tidak selesai-selesai. Masalah rakyat semakin menderita, semakin teruk. Kerajaan masalahnya semakin bertambah. Bila nak selesaikan masalah, lompat parti. Siapa yang paling bayar paling banyak, dia lompat. Kenapa lompat? Yang si pelompat kata saya melompat sebab parti saya ni tak betul. Ada orang mempengaruhi keputusan Exco, orang lain pula lagi besar daripada Exco. Dia ada kroni dia yang melompat kata. Yang menerima pula melompat kata dia ni bagus, melompat ni bagus. Kalaulah parti kamu tak betul, kenapa nak runtuhkan kerajaan? Kamu tak yakin dengan pemimpin kamu, tak payahlah runtuhkan kerajaan. Menambah masalah rakyat. Dahlah rakyat tak ada duit, SPR itu pilihan raya, terpaksa berbelanja berjuta-juta. Bukan nak menyelesaikan masalah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala, isu tak selesai, kerajaan makin teruk. Kenapa kita nak pilih mereka lagi? Kenapa nak pilih mereka lagi, orang Melaka? Saya faham orang Melaka ni. Yang pertama, kenapa pilih bebas? Pemimpinnya yang tidak bertanggungjawab. Lompat sana, lompat sini, redah sana, redah sini, rampas sana, rampas sini. Ambil duit rakyat sana, ambil duit rakyat sini. Kita perlu pemimpin yang baru. Kita perlu orang yang lebih baik daripada yang ada. Kenapa kita kena bebas, tuan-tuan? Kerana malam saya sebut kat sini, parti politik. Parti politik terikat dengan siasat politik. Bukan siasat kepentingan kerajaan, rakyat, agama, bangsa, bukan. Tetapi parti politik terikat dengan kepentingan politik dia. Kepartian dia, tak kira yang nama Islam tak Islam, tak kira nama sosialis ke komunis, tak kira. Yang penting parti dia. Maka parti politik terikat dengan siasat dia. Maka siapa paling nama dan paling besar? Presiden dia paling besar. Maka siapa yang jadi wakil rakyat? Siapa yang paling dekat dengan presiden, dia boleh jadi wakil rakyat. Inilah dia, corruption. Siapa yang jadi wakil, siapa yang pilih? Presiden yang pilih. Kalau katakan dia tak boleh pilih, dia ada duit, duit dia tu yang menyebabkan dia menang. Pengaruh dia pandai bercakap yang menyebabkan dia menang. Duit, bagi duit. Ini parti politik yang korup. Parti politik pun dah korup. Macam mana kita nak menjangkakan dia akan memerintah dengan adil, dengan benar? Macam mana dia dalam parti politik dia boleh korup? Dia sama dia pun bayar duit, dia sama dia pun ada kroni. Kemudian kita anggap bila dia keluar daripada apa ni, kepartian, jadi meminta kerajaan, dia tak ada kroni. Oh, bukan lubang biawak lagi, lubang tai. Kena tipu budak-budak kita ni. Manifesto indah, hebat manifesto. Bila time nak buat manifesto, nak ikut, dah benar, dia kata manifesto bukan kitab suci. Manifesto bukan Quran, dia kata. Manifesto bukan Quran. Macam mana? Kita rakyat kena tipu. Kemudian kedua, partinya pun masalah juga. Parti pun masalah juga. Kenapa parti masalah? Parti masalah kerana nak jaga siasat parti. Kita ada siasat kita. Kita berpolitik secara matang. Kita berpolitik secara yang sesuai dengan keadaan kita. Kita mahu menjaga kepentingan kerajaan. Kenapa nak jaga kepentingan kerajaan? Kerana kalau kerajaan jatuh, kita jatuh. Kita dah berjanji dah, kita kena ikut. Itu siasat politik demokrasi Zionis. Siasat politik demokrasi Islam bukan mengutamakan kepentingan makhluk, mengutamakan kepentingan ummah. Ummah sedang menderita, tak nak dengar ke ummah nak cakap ni? Kita nak jumpa, nak cerita tentang apa yang sepatutnya, seorang pun tak nak dengar. Kenapa? Tak boleh. Kalau kita jumpa nanti, kita terpaksa menggadaikan siasat kita. Tuan-tuan pembahas rahmati Allah SWT, berfikirlah dengan hati yang jernih, berfikir dengan jiwa yang bertakwa. Saya tak kata calon bebas terbaik di dunia, tidak. Saya tak kata akhlak mereka macam sahabat Nabi, tidak.
Tapi sekurang-kurangnya mereka ada di situ. Mereka mahu membawa perubahan yang tak pernah terfikir oleh parti-parti yang ada. Kenapa? Kerana mereka tidak ada kepentingan macam mana parti-parti politik tadi. Jadi siasah dia. Nombor dua, kepartian bermasalah. Sebab tu saya nampak bebas lebih baik. Jom bebaslah. Jomlah bebas. Yang ketiga, bebas. Kerana bebas, orang-orang yang ingin bebas bersama masalah rakyat. Maka bebas saya nampak datang bersama masalah rakyat untuk diselesaikan. Masalah diskriminasi. Guru-guru kena diskriminasi. Diugut tak dibuang sekolah. Guru-guru ni. Siapa yang nak cakap ni? Parti mana yang nak cakap? Anak-anak yang tak ada apa-apa nak di-inject sama. Kawan-kawan kita yang dah ambil vaksin tiba-tiba sakit, ada side effect. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya, siapa nak bawa masalah-masalah orang sakit ni? Kawan-kawan kita sakit ni, yang ada kesan-kesan sampingan ni, nak bawa mendapatkan pampasan yang dikatakan disebut oleh Perdana Menteri Malaysia. Siapa nak bawa ni? Parti politik. Sampai sekarang tak ada. Isu ekonomi, kedai ditutup, sengaja ditutup. Macam-macam peraturan-peraturan yang tidak munasabah. Yang tidak munasabah. Peraturan yang tidak munasabah. Siapa yang nak bawa ke Dewan Undangan Negeri? Siapa yang nak bawa ke Parlimen? Kalau bukan orang-orang yang ikhlas tadi, yang hari ini terpaksa bangun, bangkit. Tuan-tuan, saya nak sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Wa man lam yahtab bi amril muslimin falaisa minhum. Dalam hadis yang lain, falaisa minna. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang tak peduli, tak kisah, tak prihatin tentang permasalahan umat, tentang permasalahan yang ada hari ini, falaisa minna, bukan daripada kalangan kami, kata Rasulullah SAW. Falaisa minhum, bukan daripada kalangan kita, kami, daripada semua umat Islam, bukan. Apa yang kita nak? Jom bebaslah. Jom bebas. Jom bebaslah. Kita nak bebaskan diri kita daripada kemelut penjajah-penjajah dalam negara. Wajah dia macam wajah kita, pakaian dia macam pakaian kita, cakap dia bahasa kita, perwatakan dia macam bangsa kita. Tapi hati rupa-rupanya mementingkan diri masing-masing, mementingkan parti masing-masing, mementingkan kerani masing-masing. Kita nampak macam keluarga kita, macam bangsa kita, macam orang kita. Hati dia rupanya hati lebih hitam daripada penjajah-penjajah yang pernah menjajah negara kita. Dia biarkan anak-anak kita mati, dia biarkan keluarga kita mati, dia biarkan peniaga-peniaga kita miskin, muflis, dia biarkan negara kucar-kacir. Yang penting dia dapat jawatan, dapat jadi don, dapat jadi duduk jadi exco. Yang penting dia dapat jadi orang yang akan memimpin dan memborot harta negara macam British pada masa yang lepas. Tapi pada kali ini saya nak sama-sama mengajak abang-abang, kakak-kakak, lupakanlah segala janji manis orang yang telah menipu. Jangan jadi seperti mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang beriman, orang Islam tak masuk ke dalam lubang biawak dua kali. Sekali cukup. Sekali cukup, kenapa nak kena tipu dua kali? Apa yang kita nak? Jom bebaslah. Jom bebas. Jom bebaslah.